Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zahabu bih wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim haza wa hum la yash'urun. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Sadaqallahul azim. Dan ketika mana mereka membawa Yusuf alaihissalam, dan mereka bersepakat bahawasanya mereka menjadikan Yusuf alaihissalam itu di dalam telaga yang gelap, dan kami telah memberi wahyu kepadanya supaya kamu memberitahu kepada mereka berkenaan dengan apa yang mereka lakukan. Haza, ini. Wahum la yash'urun, dan semasa mereka melakukan itu mereka tidak sedar. Waja'u abahum, dan mereka telah datang berjumpa dengan bapa mereka Yaqub alaihissalam aisya'an pada waktu malam. Yabkuna, dan ketika itu mereka menangis. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 15 dan ayat 16. Okey, tak. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita, tafsir Al-Quran yang kita baca, iaitu surah Yusuf alaihissalam. Daripada surah, kita dah baca daripada ayat pertama. Lepas tu kita pergi kepada ayat yang sekarang ni. Alhamdulillah kita dah sampai ayat yang ke-15, dan insyaAllah mungkin kita boleh kupas pada malam ni 2 ayat sampai ayat ke-16. Dan anda bercadang nak baca sampai ayat ke-17. Tapi anda duk tengok-tengok tu rasa macam tak sempat kita nak kupas sampai ayat 17. Mungkin perbahasan pada malam ni mungkin agak banyak jugalah. Tapi walau bagaimanapun kita baca jugalah kupasan surah tafsir dalam surah Yunus ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Tak? Ada suara Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah habadi. Ada suara banding, alhamdulillah. Tak? Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zahabu bihi, dan ketika mana mereka membawa Yusuf alaihissalam, wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat, an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, bahawasanya mereka menjadikan Yusuf alaihissalam itu fi ghayabatil jubbi, di dalam telaga yang gelap. Wa awhayna ilaihi, dan kemudian kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepadanya, litunabbi'annahum, supaya memberitahu kepada mereka, yakni kepada adik-beradik Yusuf alaihissalam yang telah mengkhianati Yusuf alaihissalam, bi amrihim haza, dengan apa yang telah mereka lakukan ini. Wahum la yash'urun, dan ketika itu mereka tidak menyedarinya. Waja'u abahum, dan ketika itu mereka telah mendatangi bapa mereka. Setelah mereka meletakkan Yusuf AS dalam telaga, mereka pun datang pada bapa mereka Aisya'an pada waktu Isyak, waktu malam. Yabkun, dalam keadaan mereka menangis. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Baik. Dalam ayat lepas kita bincang ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Yang mana ayat itu Allah Subhanahu wa taala, kita dah cerita bahawasanya Yaqub AS ni dia telah pasang perangkap untuk nak tahu 10 orang anak dia, iaitu 10 orang daripada isteri yang pertama yang bernama Laya, apakah mereka ni berbohong ataupun tidak. Makanya cara Yaqub AS pamerkan itu, dia nyatakan bahawasanya dia bimbang kalau sekiranya diizinkan Yusuf AS pergi bersama dengan 10 orang adik-beradik, nanti Yusuf AS akan dimakan oleh serigala. Yaqub AS dia cakap macam tu sebenarnya nak pasang perangkap. Dia nak tengok sejauh mana adik-beradik Yusuf ni yang 10 orang
anak Yaqub alaihissalam ni yang cemburu dengan anaknya Yusuf alaihissalam ni, sejauh mana mereka ni bercakap benar. Jadi dia pasang perangkap. Jadi ayat yang kita nak bincang ayat 15-16 ni pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawasanya terbukti 10 orang anak itu sememangnya berbohong. Iaitu apabila mereka balik berjumpa dengan Yaqub, mereka kata Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala. Tak. Jadi kita nampaklah hubungan ayat yang sebelum dan ayat hari ni kita baca. Ayat sebelum, Yaqub alaihissalam pasang perangkap. Yaqub pasang perangkap, dia nak tahu sejauh mana 10 orang adik-beradik ni bohong ataupun tidak. Ayat yang kita nak bincang, ayat 15-16 ni, Allah Subhanahu Wa Taala pamerkan bahawasanya terbukti bahawasanya perangkap Nabi Yaqub alaihissalam tu menjadi. Iaitu terbukti bahawasanya 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam yang dengki dengan Nabi Yusuf alaihissalam tu sebenarnya mereka berbohong. Itu kita kaitanlah antara ayat sebelum dengan ayat yang kita nak bincang pada malam ni insya-Allah. Baik. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata falamma zahabu bihi, dan ketika mana mereka membawa pergi. Maksudnya mereka membawa pergi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam tu masa tu kecil lagi lah dia pergi. Wa ajma'u, dan mereka itu bersepakat. Mereka ni semua sepakat an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Bahawasanya mereka menjadikan adik dia Yusuf alaihissalam itu fi ghayabatil jubbi, di dalam telaga yang gelap. Baik, kalau kita tengok ayat-ayat sebelum, mereka asalnya berbincang. Kita ingat balik asal berbincang. Tajuk utama mereka adalah mereka nak pisahkan di antara ayah dengan anak. Mereka nak melakukan qata'ur rahmi, iaitu memutuskan hubungan silaturahim di antara bapa dengan anak. Itu adalah satu dosa besar. Cumanya macam mana mereka nak melaksanakan perancangan jahat untuk memisahkan di antara bapa dengan anak tadi? Antaranya dua perkara yang mereka bincang. Yang pertama adalah mereka nak bunuh Yusuf alaihissalam. Ada satu lagi, kalau mereka tak bunuh pun mereka nak letak di tempat yang jauh. Tiba-tiba ada satu orang di kalangan mereka tu memberi cadangan. Cadangannya adalah kita pergi letak di dalam telaga. Kita letak di dalam telaga yang gelap. Dan benda tu dipersetujui oleh adik-beradik 10 orang tadi. Makanya berlakulah perancangan untuk melaksanakan tindakan jahat itu. Jadi ada strategi yang diorang buat. Antaranya macam mana mereka nak berurusan dulu dengan bapa mereka. Macam mana mereka nak berunding dulu dengan bapa mereka, Nabi Yaqub alaihissalam. Berundinglah. Pendek cerita, dalam perundingan itu berjaya, maka Nabi Yaqub alaihissalam telah mengizinkan kepada 10 orang adik-beradik tadi untuk keluar membawa Yusuf alaihissalam. Maka mereka pergi. Bila mereka pergi, wa ajma'u. Bila pergi itu, mereka sepakat an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, bahawasanya mereka nak menjadikan ataupun meletakkan Yusuf alaihissalam itu di dalam telaga yang gelap. Itu ayat dia, itu body ayat dia. Ayat ni bermula perancangan jahat yang mereka lakukan. Tadi mereka rancang dan mereka strategi. Yang ni permulaan apa yang mereka rancang tu mereka nak laksanakan. Ini ayat ni. Yang seterusnya, kalau kita buka dalam kitab tafsir, akan dibawakan berkenaan dengan riwayat-riwayat Al-Israiliyat berkenaan dengan ayat ni. Ada beberapa riwayat lah. Imam Al-Qurtubi dia ada quote. Ini semua riwayat Israiliyat. Kita baca kisah ni bukan untuk dijadikan sebagai dalil, bukan untuk dipercayai, tapi kita baca ni sekadar untuk kita nak dengar dan ambil tahu sahaja. Al-Qurtubi kata, semasa Yaqub alaihissalam izinkan Yusuf bersama dengan 10 orang adik-beradik. Dia dah izin 10 orang adik-beradik. Pergi. Jadi Yaqub alaihissalam ni pesan. Sebelum mereka nak bertolak, mengikut riwayat Israiliyat ni, sebelum mereka nak bertolak, Yaqub ni dah pesan kepada 10 orang adik-beradik ni. Dia kata, sekiranya dia lapar, fa'at'imhu, maka bagilah dia makan. Wa in atisha, kalau sekiranya dia dahaga, fasqihi, bagi minumlah kepada dia. Sekiranya dia penat, maka dukunglah dia. Ini pesanan Nabi Yaqub alaihissalam kepada 10 orang adik-beradik untuk jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Jagalah. Jadi mereka ni pikul Yusuf alaihissalam. Dikatakan mereka ni pikul Yusuf alaihissalam. Lepas tu masa dia pikul tu nak bawa Yusuf alaihissalam ni keluar tu, masa tu dilihat oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam duduk dekat depan pintu rumah tu, dia tengok yang adik-beradik ni pikul Yusuf alaihissalam untuk nak pergi tu. Lepas tu kalau seorang tak larat, dia akan passing kepada seorang lagi. Orang tu tak larat, dia akan passing seorang lagi. Macam itulah. Maksudnya dia nak menampilkan bahawasanya mereka ni betul-betul jaga Yusuf alaihissalam di hadapan bapa mereka. Yaqub alaihissalam ni tunggu, tengok je. Jalan. Sehinggalah apabila dah tak nampak lagi bapa dan bapa ni dah tak nampak daripada mereka, ketika itu tu mereka ni yang dukung Yusuf alaihissalam ni campak Yusuf alaihissalam. Campak Nabi Yusuf alaihissalam dan abang dia, abang sulung nama Rubil ni dia lempang muka Yusuf alaihissalam.
Dia lempang tu, lepas tu Nabi Yusuf AS ni bagi tahulah apa salah dia kan, apa masalah korang buat macam ni. Ketika itulah adik-beradik Yusuf AS ni, yang 10 orang itu terus berkata, berdoalah, minta tolonglah kamu kepada 11 bintang yang telah sujud kepada kamu. Ini dalam riwayat Israiliyat. Kita kena ingat, anda dah cerita sebelum ni, riwayat Israiliyat mengatakan bahawasanya 10 mimpi Yaqub Yusuf AS yang melihat 11 bintang, lepas tu matahari dan bulan sujud tu diketahui oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS. Tapi dalam Quran, dalam hadis tidak diceritakan. Yang kita sebut dalam riwayat Al-Israiliyat. Jadi kesinambungan daripada cerita itu, riwayat Israiliyat ni menggambarkan bahawasanya apabila Yusuf AS kata, apa masalah aku, kenapa kau buat aku macam ni, maka dia orang kata, mintalah tolong dengan ihda asyara kaukaban tu, 11 bintang tu. Yang kalau kamu yang maksudnya dalam cerita ni menggambarkan adik-beradik Yusuf AS ni tahu berkenaan dengan mimpi Nabi Yusuf AS. Type. Jadi lepas tu Nabi Yusuf AS minta bantuan daripada adik yang abang dia yang kedua, Yahuza. Dan Yahuza ni dia bagi tahu yang dia tak boleh nak tolong. Dia tak dapat nak bantu kepada Yusuf AS. Kata itu pula. Kata tak boleh bantu Nabi Yusuf AS sebab itu telah disepakati oleh adik-beradik mereka. Itu satu riwayat Al-Israiliyat. Type. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat lain pula daripada seorang perawi namanya As-Sudai, dia menyatakan mereka ni campak Yusuf AS tu dalam telaga. Type. Riwayat Israel yang pertama, dia cerita daripada bapa pergi dekat padang, nak pergi ke perjalanan tu kan. Dalam perjalanan tu, dia campak, bila bapa dah tak nampak, dia buang. Lepas tu Yusuf AS minta maaf lah macam itulah. Kan? Apa masalah aku lah, apa dia pun kata minta tolong 11 bintang lah, bla bla cerita. Lepas tu mereka dah jumpa satu telaga. Telaga yang kita maksudkan telaga yang raya batu jubi tu. Telaga yang gelap tu kan. Jadi bila ni orang nak campak Yusuf AS dalam telaga tu, permulaannya Yusuf AS ni dia telah berpaut kepada bingkai telaga tu, bibir telaga tu. Dia berpaut. Masa berpaut, adik-beradik ni, mereka ni ambil tali yang ada baldi, dia letak dekat telaga tu dan dia suruh Yusuf AS ni berpaut dekat tali tu. So tak nak, tapi dia paksa-paksa, last sekali terpaksa pegang, dia pun campak. Masa campak tu, sebelum dia campak tu, dia koyak baju Yusuf AS. Masa itulah diceritakan baju tu diberikan kepada ayah dia, Yaqub AS. Ini anda cerita riwayat Israiliyat ni. Anda bukan cerita ni riwayat yang sahih ni. Tapi anda ada sebut awal ni, anda sebut ulang banyak kali ni sebab anda takut orang percaya. Orang buat dalil pula. Tak, kerana cerita ni riwayat Al-Israiliyat, sekadar penceritaan. Tak. Jadi dia ambil baju dan kita itulah baju yang diberikan kepada bapa disertakan dengan darah darah binatang yang diletak di kononnya sebagai darah Yusuf AS yang dimakan oleh serigala kononnya kan. Jadi dia ambil baju tu, dan masa dia ambil baju tu Nabi Yusuf AS ni larang. Yusuf tak nak bagi baju dia diberikan kepada abang-abang dia. Bahkan dalam riwayat Israiliyat disebut bahawasanya Yusuf AS ni bagi tahu dekat dia orang. Dia kata, baju ni aku nak guna sebab dia kata wa in mittu qad kafani. Kalau sekiranya aku hidup, kalau sekiranya aku mati, baju ni boleh mengkafankan aku. Kalau sekiranya aku jatuh dalam telaga, lepas tu aku mati, baju ni korang ambil. Kalau ada baju kat aku ni, baju ni paling kurang boleh kafankan mayat aku. Kalau sekiranya wa in ishtu awari bi aurati. Kalau sekiranya aku hidup, mungkin baju ni akan menutup aurat aku. Kata dia lah kepada adik-beradik ni. Mereka pun terus bagi tahu kepada Yusuf AS. Dia kata, mintalah kamu dengan matahari, mintalah kamu dengan bulan. Kamu mintalah bantuan daripada 11 bintang yang telah yang kamu mimpi sujud pada kamu, supaya semua ni akan memberi pakaian kepada kamu. Ni kata 10 orang adik-beradik Yusuf AS ni kepada Yusuf AS. Jadi mereka tak layan. Mereka ambil juga baju Yusuf AS dalam keadaan Yusuf tak pakai baju. Lepas tu dia letak telaga tu sampai di setengah. Dia turunkan baldi sampai setengah. Lepas tu dia lepaskan. Harapan mereka supaya Yusuf AS ni mati. Itu harapan mereka lah. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mematikan Yusuf AS. Ni anda buat mari dua riwayat ni. Yang ni riwayat yang ada di dalam Israiliyat. Di dalam Israiliyat. Dan diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau. Jadi riwayat Israiliyat. Tapi walaupun bagaimanapun kita nak nampakkan gambaran sikit perjalanan. Dia kaedah dah. Kalau kita baca dalam Quran, kisah tu dia yang sahih tu dia biasa. Jadi cerita tu nak bagi sedap, dia kena ada Ajinomoto sikit. Jadi Ajinomoto bagi cerita ni riwayat Al-Israiliyat lah. Jadi yang kita sebut cerita ni nampak macam sedap lah jalan cerita tu. Jalan cerita tu sedap tu datang daripada riwayat Al-Israiliyat. Jadi Al-Manar, Imam Rashid Ridha, dia sebut, dia kata kejadian ni yang dikatakan telaga yang mereka letak Nabi Yusuf AS tu, telaga tu di mana? Tu ada dibincangkan dah oleh Imam Rashid Ridha dalam kitab tafsir Al-Manar.
Dia kata kejadian tu berlaku di satu tempat. Tempat tu nama Dausan, kata dia. Wallahu a'lam lah. Kita tak tahu. Cuma dia kata Dausan ni adalah satu kota lama yang hancur lebur dah. Tempat tu satu kota. Orang dah tinggal dah, tempat tu dah hancur dah. Dan dia berada di antara Syria dengan Mesir. Ini kata Rashid Ridha lah. Kat mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahulah kat mana kejadian ini berlaku. Tapi dikatakan tempat tu namanya Dausan. Begitu. Tak? Jadi, bawa pergi. Mereka sepakat letak dalam telaga. Lepas tu, wa auhayna. Apabila mereka telah campak Yusuf AS jatuh dalam telaga, Yusuf AS ni sedih. Kalau ikut baca dalam kitab tafsir, dalam riwayat Israeliat pun disebut ketika itu Yusuf, kalau ikut riwayat Israeliat, dia kata Yusuf AS ni menangis. Menangis, kesedihan lah Yusuf AS tu. Cuma kalau kita cari dalam riwayat yang sahih, apakah cerita, adakah cerita yang Yusuf AS menangis? Tak ada. Tapi dalam riwayat Israeliat terlalu banyak menggambarkan ketika itu Yusuf AS menangis. Jadi bila menangis tu, dalam riwayat Israeliat, maka Allah Ta'ala pun sebut sambungan ayat, wa auhayna ilaihi, dan telah kami utuskan, kami telah wahyukan kepadanya, kepada Yusuf AS. Dalam riwayat Israeliat dikatakan ketika itu Jibril AS datang. Ketika itu dikatakan Jibril AS datang. Yang mendakwa Jibril AS datang pergi jumpa dengan Nabi Yusuf AS tu riwayat Israeliat, bukan daripada riwayat yang sahih. Sebab apa? Sebab nanti kita akan debat tentang konsep wahyu yang dimasukkan dalam ayat ni. Kononnya Jibril AS datang, dan Jibril AS ni bila datang, dia latunabbi'annahum. Dia bagi tahu kepada Yusuf bahawasanya Yusuf, kamu jangan sedih. Konon cerita ni Jibril AS pergi pujuk Yusuf. Dia kata, Yusuf, kau jangan sedih. Sebab nanti kamu akan bagi tahu juga kepada mereka, adik-beradik yang telah buang kamu ni, bi amrihim haza, berkenaan dengan urusan mereka pada hari ini, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tak tahu. Jadi apa maksud dia? Jadi yang pertamanya, nombor satu dia sebut akan memberitahu kepada mereka dalam keadaan mereka tidak tahu. Maksudnya merujuk nanti, satu masa nanti mereka ni akan minta bantuan daripada kamu. Nanti kamu akan jadi seorang yang hebat, kan? Memang dalam cerita pun Yusuf AS jadi orang hebat, dia jadi kerajaan di Mesir. Nanti dia kata adik-beradik ni, kau ni, adik-beradik kamu yang buat kamu macam ni, satu masa nanti dia akan jumpa dengan kamu. Lepas tu ketika itu kamu akan bagi tahu kepada mereka apa yang mereka lakukan kepada kamu tanpa mereka mengenali kamu. Itu dalam riwayat Israeliat. Anda sebut ni dalam riwayat Al-Israeliat. Dalam tu dia menyatakan berlaku satu keadaan. Jadi Jibril AS bagi tahu, wa auhayna ilaihi, kami telah wahyukan kepada Yusuf AS. Dalam maksud Israeliat kata Jibril AS datang, pujuk Nabi Yusuf AS, bagi tahu pada Yusuf AS. Apa dia bagi tahu? Latunabbi'annahum, kamu akan bagi tahu kepada mereka. Yusuf, kamu akan bagi tahu kepada mereka bi amrihim haza, berkenaan dengan apa yang mereka buat hari ni. Ni dia buat hari ni, bor dan telaga ni kan. Wahum la yash'urun. Masa kamu bagi tahu tu, di masa akan datang tu, mereka tak sedar pun. Maksudnya, satu masa nanti kamu akan jadi orang hebat. Lepas tu, adik-beradik kau ni Yusuf, dia akan jumpa kamu kat tempat tu. Dan bila jumpa tu kamu akan cakap, sebenarnya korang ni datang, korang ni adik-beradik seorang nama Yusuf AS. Dan Yusuf ni kamu telah buang dalam telaga dan korang pergi tipu bapak korang bahawasanya dia telah dimakan oleh serigala. Jadi adik-beradik ni terkejut. Itu dia maksudkan latunabbi'annahum bi amrin haza wa hum la yash'urun. Tu maksud dia. Tak. Jadi dalam ayat ni permulaannya Allah Taala sebut wahayna ilaihi. Kami telah mewahyukan kepada Yusuf AS. Dalam riwayat Israeliat, anda banyak kod riwayat Israeliat pada malam ni sebab cerita ni banyak Israeliat banyak tambah ceritalah, tapi anda sebut juga mengikut cerita Imam Al-Qurtubi sebut dalam riwayat Israeliat, kononnya Jibril AS datang berjumpa dengan Yusuf AS. Dan di masa dia jumpa tu, sebelum dia nak bagi tahu latunabbi'annahum bi amrim haza tu, Jibril ni dia telah bagi tahu kepada Yusuf AS. Dia kata apa? Dia kata, apakah kamu mahu aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimah yang kalau kamu baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan segerakan kamu keluar daripada telaga ini. Maka dikatakan Yusuf AS ni berkata, na'am, aku memang naklah apa bacaan yang aku kena baca untuk memastikan aku boleh keluar daripada ni. Maka Yusuf AS ni dikatakan dia membacalah beberapa doa. Antara doa baca, dia kata, ya syahid kulla najwa wa ya hadir kulla mala'in. Itu doa-doa tertentulah. Dan semua doa-doa ni tidak ada dalam hadis Nabi, tidak dalam Quran. Doa-doa ni datang dalam riwayat Al-Israiliyat. Konon ceritanya, konon cerita. Tak. Jadi dikatakan Yusuf AS baca hari-hari dan cukup 3 hari datanglah orang yang dikatakan sayyarah
permusafir yang nak pergi ke satu tempat, dia telah singgah di situ, dia nak ambil air, didapati ada benda berat. Orang tu adalah Yusuf AS dan mereka jual Yusuf AS. Iaitu kejadian tu kata cukup selama 3 hari. Dan itu hasil daripada doa yang dibacakan oleh Yusuf AS. Itu dalam riwayat Al-Israiliyat. Anda ulang banyak kali ni. Sengaja anda ulang sebab takut orang salah faham. Type. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perbahasan. Bila disebut wa'auhayna ilaihi. Wa'auhayna ni maknanya wahyu. Kami telah memberi wahyu kepada Yusuf AS. Bila sebut memberi wahyu, di sini ni tiba perbahasan. Siapa yang dapat wahyu tu? Apakah wa'auhayna ilaihi, kami telah mewahyukan kepadanya, nya tu merujuk pada Yusuf ke ataupun merujuk pada Yakub? Sebab ada ulama tafsir kata sebenarnya yang Allah Ta'ala memberi wahyu kepadanya itu merujuk pada Yakub. Jadi adik-beradik ni dia tak sedar bahawasanya mereka melakukan pengkhianatan kepada Yusuf AS itu, semua itu di dalam pengetahuan Yakub AS, sebab Allah Ta'ala telah menghantarkan wahyu kepada Jibril. Jibril maklumkan kepada Yakub AS. Itu satu tafsiran. Tapi tafsiran ni lemah. Tafsiran kata yang campak dalam telaga, lepas tu kami telah mewahyukan, wahyu tu bukan cerita wahyu kepada Yusuf, tapi wahyu ni diberikan kepada Nabi Yakub AS. Begitu. Cumanya riwayat tu dikatakan lemah. Sebab apa? Sebab dalam sambungan ayat dikatakan la tunabbi'annahum, kamu akan memberitahu kepada adik-beradik, kepada 10 orang itu. Jadi dalam kisah ini tidak ada cerita Yakub AS bagi tahu kejahatan yang dilakukan oleh 10 orang itu pada Yusuf AS. Tak ada. Yang ada ni cerita berkenaan dengan Yusuf AS bagi tahu kepada 10 orang yang kamu khianat aku dulu. Yang tu berlaku. Jadi kita akan nampak kononnya mengatakan yang mendapat wahyu itu adalah Yakub AS, mengikut satu tafsiran ulama, kurang tepat. Maka kita pergi pada tafsiran yang kedua, yang mengatakan orang yang mendapat wahyu itu adalah Yusuf AS. Jadi kalau timbul pada Yusuf, dia akan jadi masalah pula. Sebab kalau kita kata beri pada Yakub, okey, Yakub AS dah tua, memang layak terima wahyu. Persoalannya ketika itu, kalau diberikan kepada Yusuf, Yusuf masa tu masih muda lagi. Kalau ikut dalam riwayat Al-Kalbi, dikatakan ketika itu umur Yusuf AS ni 19 tahun. Dan ada riwayat kata umur dia 17 tahun. Budak lagi lah, orang muda lagi. Persoalannya, ada tak Nabi umur belasan tahun? Itu satu persoalan. Jadi kalau sekiranya ada Nabi-Nabi lain umur belasan tahun, maknanya kalau Yusuf AS jadi Nabi dalam belasan tahun, benda tu boleh diterima. Kata hidung. Okey, type. Tadi lah nak kata hidung. Jadi dia kata, ada tak Nabi yang umur belasan tahun jadi Nabi? Al-Mana dia sebut ada 2 orang. Yang pertama adalah Nabi Isa AS, yang kedua adalah Nabi Yahya AS. Dikatakan mereka ni menjadi Nabi masa umur muda. Jadi bila 2 Nabi ni jadi Nabi masa muda, maka tak pelik kita boleh kata Yusuf AS pun menjadi Nabi umur muda. Dia jawab, ada orang kritik, ada ulama tafsir kritik, dia kata tak tepat. Sebab dakwaan yang mengatakan Isa AS dan Yahya AS menjadi Nabi sebab tu umur muda itu datang daripada riwayat Al-Israiliyat, bukan daripada riwayat yang sahih. Jadi kalau riwayat yang Israiliyat bukan riwayat sahih, dia tak valid untuk kita nak kata Yusuf AS tu terima wahyu menjadi Nabi dalam umur belasan tahun. Tak valid. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan berkenaan dengan para Nabi ni. Mereka jadi Nabi ni apabila mereka dah sampai umur matang. Dalam kisah ni, kita nampak Nabi Yusuf AS ni masih budak lagi. Dia masih budak lagi. Sebab tu, bila dia nak dibawa tu, dia menangis lah apa tu kan. Dia masih budak-budak lagi. Tapi nampak macam, makanya tak ada tepat nak katakan Yusuf AS dah jadi Nabi dalam umur sebegitu. Sebab para Nabi itu akan dilantik jadi Nabi apabila mereka dah jadi umur matang. Nabi Muhammad SAW, dia berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dalam kehidupan. Lepas dapat berbagai-bagai ujian dalam kehidupan, baru dilantik jadi Nabi. Kan? Masa dia muda, masa dia kecil lagi, bapak dah meninggal. Lepas tu dilahirkan, bapak dah meninggal. Lepas tu mak pula meninggal masa dia kecil lagi. Dia besarkan dengan dalam rumah atuk, lepas tu dalam rumah pak saudara kan. Lepas tu pergi berniaga, lepas tu berniaga, lepas tu apa lagi? Lepas tu bela kambing. Ini pengalaman-pengalaman hidup melibatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ada sejarah untuk mematangkan diri dia. Dan benda ni tak berlaku pada Yusuf AS. Jadi, bila kita tengok Nabi Muhammad SAW, dia jadi Nabi tu matang. Satu. Bahkan dalam beberapa Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada kata, memang Nabi ni, bila jadi Nabi, dia mesti matang dulu. Antaranya kalau kita buka dalam surah Al-Qasas ayat ke-14. Surah Al-Qasas ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, dan setelah Musa AS cukup umur matang dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian
dan pengetahuan. Kata Allah, walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Yusuf alaihissalam tu, Nabi Musa alaihissalam tu jadi nabi, dia bukan umur budak-budak. Dia dah berhadapan dengan pelbagai-bagai ujian, kesempurnaan akal, matang, barulah dilantik jadi nabi. Kita buka dalam kitab tafsir, ramai mengatakan ketika itu umur Musa alaihissalam 40 tahun. Satu. Yang kedua, sebenarnya dalam ayat yang kita akan jumpa nanti dalam surah Yusuf, ayat yang ke 21-22, diceritakan, surah Yusuf menceritakan masa Yusuf AS dilantik jadi Nabi itu, Nabi Yusuf dah besar dah. Dah besar dah dalam ayat. Jadi kalau kita tengok, Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Yusuf AS semasa Yusuf AS dalam telaga. Walhal ketika Yusuf AS masih budak lagi. Masih budak lagi pada ketika itu. Bila diberikan wahyu, maknanya dia sudah Nabi ke? Masalahnya, ayat yang ke-22, surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala melantik Nabi Yusuf AS menjadi Nabi itu apabila dia sudah besar. Bila? Semasa dia dah duduk dengan Zulaikha. Ini diceritakan. Kalau kita buka dalam surah Yusuf, ayat ke-21-22. Tengok dalam ayat tu. Ayat ke-22, Allah Ta'ala kata, walamma balagha asyuddahu ataina hukman wa ilma. Apabila dia dah sampai tahap umur matang, kami berikan kepadanya kenabian dan juga ilmu. Hukman. Hikmah kenabian. Dan juga ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah balasan yang kami lakukan kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi di sini kita akan nampak bahawasanya apabila Allah Ta'ala kata wa auhayna ilaihi, ketika mana kami telah memberikan wahyu kepadanya, kepada Yusuf AS, wahyu di sini bukan bermaksud Nabi Yusuf AS dah jadi Nabi. Bukan. Bermaksud semasa umur budak-budak, Yusuf AS tidak menjadi Nabi lagi. Belum. Okey. Kalau macam tu, apa pula makna wahyu? Kalimah wahyu tu kan. Wa auhayna, kami telah memberikan wahyu kepada Yusuf AS. Kita kata kalau bagi pada Yaqub tak tepat. Sebab tadi kita dah bahas kenapa bukan Nabi Yaqub AS. Kita kata Yusuf AS. Okey, Yusuf AS masa tu budak lagi, dah dapat wahyu. Kita kata tak juga, sebab dalam ayat ke-22 surah Yusuf pula menggambarkan dia dah besar dah, baru jadi Nabi. Jadi dapat wahyu budak-budak boleh berlaku ke? Apakah ada seseorang itu telah diberikan wahyu sebelum dia menjadi Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekarang ni Yusuf AS dah dapat wahyu dalam ayat tu. Maka di sini kita akan pergi pada perbahasan tentang kalimah wahyu tu. Okey, baik. Wahyu ni dalam Al-Quran kadang-kadang dia merujuk pada wahyu betul. Dan kadang-kadang kalimah wahyu itu dia tidak merujuk pada wahyu betul, tetapi dia merujuk pada ilham. Ilham yang datang. Dalilnya, kita buka yang pertama dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa auhayna ila ummi Musa. Kami telah memberikan wahyu kepada mak Nabi Musa AS. Mak Nabi Musa AS dapat wahyu dalam ayat Quran. Soalannya, apakah mak Nabi Musa AS tu Nabi? Apakah mak Nabi Musa AS tu Rasul? Tak. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata, wa auhayna ila ummi Musa? Bermaksud, wahyu di sini bukan makna wahyu yang wahyu tu, tetapi wahyu di sini merujuk kepada ilham. Allah Ta'ala telah memberi ilham kepada mak Nabi Musa AS untuk hanyutkan Musa AS dalam sungai itu kan. Tapi Allah Ta'ala guna ayat, wa auhayna, kami telah memberikan wahyu. Jadi wahyu di sini bukan makna wahyu yang diberikan para Nabi. Kalau sekiranya wahyu dalam ayat ni maksudnya wahyu yang diberikan para Nabi, maknanya apakah kita nak kata mak Nabi Musa AS adalah seorang Nabi? Satu persoalan. Kan? Tapi penggunaan kalimahnya wa auhayna, kami telah memberi wahyu. Jadi tafsiran makna wahyu di sini bukan wahyu betul, maknanya adalah ilham yang Allah Ta'ala telah berikan kepada ibu Nabi Musa AS. Satu. Yang keduanya, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 68. Allah Ta'ala kata, wa auha rabbuka ila nahli. Allah Ta'ala telah memberi, Tuhan kamu telah memberi wahyu kepada lebah. Persoalannya, apakah lebah dapat wahyu? Apakah lebah sudah jadi Nabi? Penggunaan ni wahyu. Wa auhayna, kami, wa auha rabbuka. Tuhan kamu telah memberi wahyu kepada lebah. Jadi, macam mana memberi wahyu pada lebah? Persoalan. Jadi, kita akan nampak penggunaan kalimah wahyu bukan mesti bermakna wahyu, tapi kalimah wahyu tu kadang-kadang bermaksud sebagai ilham. Okey, sekarang ni kita dah kata Nabi Yusuf AS tidak jadi Nabi semasa umur kecil. Dalam ayat 22 digambarkan Yusuf AS jadi Nabi bila dah besar dah. Dia dah tua dah, dah agak berumur dah. Sekarang ni dia dalam telaga dah dapat wahyu. Jadi apa makna wahyu di situ? Sebenarnya wahyu di situ bukan makna wahyu sebagai kenabian, tapi wahyu di sini bermaksud ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada Yusuf AS. Begitu. Baik. Lebih-lebih lagi, sifat bagi wahyu adalah ilmu. Sifat bagi wahyu ni adalah ilmu. Sedangkan
yang ayat ni sebut wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami telah memberi wahyu kepada Yusuf alaihissalam bahawasanya kamu akan bagi tahu kepada mereka tentang kejahatan yang mereka lakukan. Ayat tu dia menggambarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam membongkar kejahatan mereka. Padahal sifat wahyu ni dia bukan membongkarkan kejahatan. Sifat wahyu ni adalah dia memberi ilmu sebagai panduan kehidupan. Itulah wahyu. Dan sifat wahyu ni mesti menyampaikan. Sekarang ni Yusuf AS dikatakan dapat wahyu. Lepas tu dia membongkar kejahatan di hadapan mereka. Bila sebut wahyu, wahyu ni sifatnya panduan kehidupan. Dia beritahu kepada umat. Jadi umat akan ambil, jadikan sebagai panduan kehidupan. Ni ayat ni bukan nak cerita Yusuf AS kena bagi tu pada orang. Yusuf AS ni nak bongkar kejahatan yang dilakukan oleh adik-beradik mereka. Maka di sini ni, tafsiran bagi wahyu dalam ayat wahau aina ni bukan makna wahyu betul. Maksud wahyu di sini adalah ilham yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada adik-beradik Yusuf AS. Begitu. Kemudian orang dakwa, bukankah tadi ada ceritakan malaikat datang? Wa auhayna ilaihi, katakan malaikat datang. Yang mendakwa malaikat datang tu riwayat Israiliyat, bukan daripada riwayat yang sahih. Maka di sini kita nampak hujah yang paling kukuh mengatakan wa auhayna ilaihi, kami telah mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam di sini bukan makna wahyu betul, tapi merujuk pada ilham yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Yusuf alaihissalam. Begitu. Baik. Sambungan ayat la tunabbi'annahum bi amrin haza wa hum la yash'urun. Kami telah memberikan ilham kepada Yusuf alaihissalam. Bila bagi ilham, apa yang dia nak ilham yang dia dapat tu? Satu masa nanti wahai Yusuf alaihissalam, kamu akan jumpa balik dengan adik-beradik kau tu, dan adik-beradik kamu bila datang menghadap kamu tu, kamu akan bagi tahu segala kejahatan mereka yang mereka lakukan. Masa kamu bagi tahu tu, mereka tak sedar. Maksudnya apa? Bakal bagi tahu kepada adik-beradik suatu masa nanti yang dia tu melakukan kejahatan. Nak dedah balik, mendedahkan balik kejahatan mereka lakukan. Dalam cerita Israiliyat lagi. Banyak. Hari ni ada banyak kod riwayat Israiliyat. Dalam Israiliyat diceritakan ketika itu, apabila Yusuf AS dah jadi kerajaan di Mesir. Dia jadi kerajaan. Cerita panjang lah. Dia dikhianati oleh Zulaikha, masuk dalam penjara, lepas tu keluar. Dalam penjara tu cerita mimpi tak mimpi, lepas tu dia keluar. Lepas tu dia minta dengan raja untuk nak jadi menteri kewangan. Lepas tu jadi pembesar, berlakulah kemarau panjang. Rupa-rupa kemarau panjang ni bukan masalah rakyat Mesir je lapar. Antara yang lapar ni ada satu tempat nama Kan'an. Kan'an ni adalah tempat yang diduduki oleh adik-beradik Yusuf AS bersama bapa dia Yaqub AS. Okey, dalam keadaan begitu tu mereka tak ada makanan. Tiba-tiba dapat berita, ada satu tempat yang ada simpanan makanan namanya Mesir. Jadi mereka ni pun pergi di Mesir. Maksudnya dah besar lah. Yusuf ni pun dah tua dah pada masa tu. Bila pergi tu, diorang minta makanan. Ketika itulah Yusuf AS bila tengok diorang, Yusuf tu kata, inilah abang-abang aku yang telah mengkhianati aku dulu. Dia kenal. Dan menarik dalam cerita Israiliyat ni dikatakan mereka tidak kenal Yusuf, tapi mereka kenal Yusuf kenal mereka. Dia kata ni nama Yahuza ni. Dia ingat belaka. Jadi bila dia jumpa tu, masa tu berlakulah perbualan di antara Yusuf dengan mereka. Dalam riwayat Israiliyat ada ulang banyak kali. Dalam riwayat Israiliyat berlakulah perbualan. Perbualan tu apa dia? Yusuf AS cakap pada mereka. Dia kata, korang ni sebenarnya ada seorang adik nama Yusuf. Dia ni korang telah buang dalam telaga. Korang tipu bapak korang. Bapak korang nama Yaqub. Korang kata dia ni telah dimakan oleh serigala. Lepas tu kamu ambil baju dia, kamu bubuh darah, kamu pergi hantar kepada bapak kamu. Dia sebut macam tu. Adik-beradik ni terkejut. Dia dengar. Dia kata cerita ni semua betul. Tapi siapa dia ni? Dia tak tahu. Rupa-rupa dia tak sangka adik dia tu, yang bagi tahu tu, yang memberi bantuan pada dia tu, sebenarnya adik dia dulu. Yang telah dia khianati dulu. Yang tu dia katakan, latunabbi'annahum bi amrin haza. Kamu akan memberitahu kepada mereka tentang kejahatan yang mereka lakukan. Wahum la yash'urun. Tanpa mereka sedar. Tidak sedar di sini maksudnya mereka tak tahu rupa-rupa yang cerita tu adalah adik mereka sendiri yang telah mereka khianati terdahulu. Begitu. Okey. Allah Ta'ala bagi tahu tu nak menggembirakan kepada Yusuf AS. Menggembirakan Nabi Yusuf AS. Okey. Jadi bila jatuh dalam telaga, Allah Ta'ala gembirakan Yusuf AS. Gitu. Nabi Yusuf gembiralah. Ni adik-beradik ni pula, dia pun balik. Dia balik jumpa bapa. Masa balik tu Allah Ta'ala sebut sambungan ayat. Waja'u abahum isya'an yabkun. Maka datanglah mereka berjumpa dengan bapa mereka isya'an pada waktu isyak. Isya'an waktu isyak. Kita jemaah isyak lah. Waktu isyak. Yabkuna dalam keadaan mereka menangis. Maksudnya inilah babak lakonan mereka. Babak lakonan mereka.
Diorang dah campak dalam telaga, lepas tu dia ambil baju, kononnya dia letakkan darah, konon dia makan oleh serigala, dibawa pergi jumpa dengan bapak. Dan pergi itu sengaja pilih waktu malam. Kenapa pilih waktu malam? Tu pun satu menarik juga kupasan kitab tafsir. Dia kata pilih waktu malam ni sebab zaman dulu lah, kita kena bayangkan zaman dulu tak ada lampu, tak ada pelita ni kan. Lighting lagi tak ada lah. Jadi zaman dulu ni agak ada pun pelita macam tu je. Jadi bila waktu malam, bila mereka ni menangis, bila mereka menangis tu dalam buat-buat tu tak perasan yang mereka tu buat-buat. Jadi sengaja mereka ni balik pada waktu malam yang nampak muka pun sama-sama begitu. Kalau mereka berlakon tu, Yaqub AS tak perasan mereka berlakon. Itu harapan mereka. Walhal Yaqub AS tahu dah. Sebab apa? Bila balik tu mereka kata, dia makan oleh serigala. Bila semua makan serigala, Yaqub tak faham. Confirm bohong. Aku dah cakap dah awal hari tu. Bila cakap, maknanya memang confirm bohong. Yaqub dah tahu dah. Tapi mereka ni nak tunjuk licik dia orang lah. Dia orang rasa mereka licik dah. Rupanya bapak dia orang lagi licik lah. Jadi dia orang tunjuk licik. Maka sengaja mereka pilih pada waktu malam. Waktu malam. Dan memang malam ni, selalunya kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut antara ciri-ciri orang munafik ni, mereka ni tidak suka sangat semayang isyak, semayang subuh. Semayang isyak, semayang subuh. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat, Nabi Muhammad kata, inna asqala salatin ala al-munafiqin salatul isyak wa salatul fajri. Nabi Muhammad SAW kata, sesungguhnya semayang paling berat bagi orang munafik ni, semayang isyak, semayang subuh. Kenapa dua semayang ni? Sebab bila malam, gelap, dia orang ingat Nabi Muhammad tak nampak dia orang. Dia orang ingat Nabi Muhammad tak nampak dia orang. Jadi kaburlah malam kan. Sebab tak ada lampu lah apa, hanya pelita sahaja. Maka perancangan yang sama dipikir oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS. Dan sekarang ni kita dah buang adik ni. Kita balik nak beralasan dengan bapak ni macam mana nak buat. Kita kena berlakon. Apa yang kita kena berlakon? Kita kena menangis. Oh, takut-takut bapak perasan. Macam masa bila yang terbaik? Kita pilih waktu malam. Isya'an. Isya' pada waktu isya' begitu. Datang waktu isya'. Pergi. Mereka buat-buat menangis. Menarik dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala guna ayat waja'u abahum isya'an yabkun. Dia guna yabkun. Yabkun ni maknanya menangis betul. Menangis betul. Terjemahan bagi yabkun. Tapi kalau kita ikut dalam terjemahan yang kita nak faham daripada ayat ni, dia bukan menangis betul. Dia buat-buat menangis. Kalau dia buat-buat menangis, patut kalimah yang digunakan adalah yatabakun. Sepatutnya. Bukan yabkun. Yatabakun. Yabkun menangis betul. Yatabakun ni maknanya buat-buat menangis. Yang mereka ni bukan menangis betul. Buat-buat menangis. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata waja'u abahum isya'an yabkun. Menangis betul. Maksudnya lakonan mereka tu memang menjadi. Memang berlakon tapi buat tu jadi. Macam menangis betul. Memang sedih sungguh. Boleh bayang tak macam mana kan? Dan kita tengok cerita filem kan? Ada lakonan ni tak menjadi. Ada lakonan kita tengok ni, kita tak faham pun kita menangis. Macam cerita Hindustan kan? Padahal dia bukan menangis betul pun. Dia buat-buat menangis aja. Tapi menangis tu menjadi. Disebabkan nangis tu menjadi, Allah Ta'ala kata waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang berjumpa dengan bapa mereka pada waktu malam, yabkun, dalam keadaan mereka menangis. Menangis betul. Bukan menangis buat-buat. Padahal sebenarnya mereka menangis buat-buat. Tapi cara mereka berlakon tu jadi betul-betul. Itu maksud dia. Begitu. Type. Dalam qiraat ada dibaca isya'an tu, ada orang baca isya'an satu. Ni qiraat ni luar sikit Waja'u abahum isya'an yabkun. Datanglah mereka kepada bapa mereka isya'an. Ada qiraat baca isya'an satu. Itu yang paling sahih lah. Tapi ada sana dibaca dengan usya'an. Ain dengan bagi depan. Kan? Jangan terkejutlah nanti kalau kita pergi semayang mana kita akan dengar ada orang baca waja'u abahum usya'an. Dia tak baca isya'an, dia baca ain bagi depan, usya'an. Ada juga. Dan di sana ada qiraat yang baca dengan usya saja. Waja'u abahum usya yabkun. An tak ada. Semuanya ketiga-tiga bacaan ni ada di dalam kitab-kitab tafsir, tetapi dua bacaan itu adalah lemah. Bacaan yang paling kuat adalah isya'an, seperti mana yang kita bacalah. Begitu. Waja'u abahum isya'an yabkun. Begitu. Baik. Daripada ayat kita bincang ni, apa pengajaran kita boleh ambil? Apa pengajaran kita boleh ambil daripada dua ayat kita kupas ni kan? Pengajaran pertama, jangan berbohong. Itu pentinglah. Kita kena ingat, kita ni kadang-kadang licik macam mana pun, bila kita nak bohong, kita tak tahu kadang-kadang orang yang dibohong itu lebih licik daripada kita. Kes ni, adik-beradik Nabi Yaqub, adik-beradik Yusuf AS, dia nak bohong ayah. Dia nak tipu ayah. Dia tak tahu ayah lagi licik daripada dia. Dia tak sedar. Kan? Bila dia pergi bohong tu, dia kata, tahu dah bohong. Kan? Dia kata, kita punya bohong ni dah.
Kita menangis-nangis kata ayah Yusuf AS telah dimakan oleh serigala. Kita rasa canggih dah. Ayah ni bila dengar kata, korang ni memang bohong. Memang bohong. Maksudnya, kita duk rasa kita licik dah. Tapi kita jangan ingat kita licik. Kadang-kadang ada orang lebih licik daripada kita. Kita jangan fikir bila kita bohong orang, maka orang tak tahu kita berbohong. Kadang-kadang ada orang ni lebih licik, bila kita bohong dia tu tahu. Berbohong ni, Muhammad ni berbohong. Sebab tu, ambil sikap yang pertama, terus awal-awal lagi, jangan berbohong. Itu paling penting. Satu. Yang kedua, kita ni jangan buat jahat pada orang. Itu paling penting. Jangan buat jahat pada orang. Suatu hari nanti, bimbang kita terpaksa minta bantuan daripada orang yang kita buat jahat tu. Bimbang. Macam kes adik-beradik Nabi Yusuf AS. Khianat Nabi Yusuf. Tiba-tiba satu masa akan datang. Mereka susah. Last sekali mereka terpaksa minta bantuan. Tiba-tiba orang yang minta bantuan tu, orang yang mereka khianat. Kita pun begitu. Kita ni Syekh, kadang-kadang kita nak buat jahat ke orang. Fikir dulu. Nak buat jahat tu okey lah nak buat jahat. Kita ni tak senang sampai bila-bila. Di masa akan datang mungkin kita susah. Bila kita susah, kita perlu minta bantuan. Takut-takut orang yang boleh memberi bantuan kepada kita ketika itu, orang kita khianat tu. Yang kita buat jahat tu. Sebab tu, awal-awal lagi kita kena beringat, jangan buat jahat kepada orang. Itu dua pengajaran yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada malam ni insya-Allah. Okey, sambungan ayat. Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu zi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Berkata mereka, wahai bapa kami pergi, lepas tu kami bermain-main, berlumba-lumba, lepas tu kami tinggalkan barang-barang kami bersama, meninggalkan Yusuf bersama dengan barang-barang kami. Tiba-tiba datang serigala makan Yusuf AS. Dan kami tahu memang kamu tak akan percaya dengan kami walaupun kami di kalangan orang yang benar. Ini kata adik-beradik. Tu insya-Allah, ayat tu insya-Allah kita kupas dalam perbincangan kita malam esok lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Malam ni 2 ayat lah. Anak cerap mesti 3 ayat. Tapi anda tengok perbincangan tu panjang. Kita bincang ni pun dah ambil hampir sejam. Mungkin sekadar tu, yang sambungan tu insya-Allah kita sambung esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, Haji Yusuf, Assalamualaikum salam. Muzasham, Assalamualaikum salam. Sini tak ada suara, tak ada. Okey dah kan? Kalau ada. Okey, alhamdulillah jelas. Abi Adi, suara jelas. Abang Din. Okey, semua jelas. Alhamdulillah. Okey, jelas suara. Merbuk okey, Hafiz Osman, alhamdulillah. Tak ada soalan sangat. Adakah kalimah wahyu dalam ayat 15 ini yang ditafsirkan sebagai ilmu disampaikan melalui perantaraan Jibril? Taklah, tadi anda dah cukup dah kan? Bukan Jibril lah yang mengatakan perantaraan Jibril itu datang daripada riwayat Al-Isra'iliyat. Dia kalau Jibril datang betul, maknanya wahyu itu wahyu betul lah. Wahyu itu betul. Okey, kita carilah riwayat. Ada tak riwayat yang menyatakan ketika itu Jibril AS datang jumpa dengan Yusuf AS dalam telaga tu? Yang bagi tahu sebenarnya kamu akan datang nanti, kamu akan bagi tahu kepada adik-beradik kamu tentang kejahatan mereka, dan ketika itu mereka tak sedar. Ada. Tapi riwayat itu Israiliyat. Jadi riwayat Israiliyat dia tak valid. Dia tak kuat. Bila tak valid dan tak kuat, maka tidak boleh jadikan sebagai sandaran hujah. Kita boleh dengar je lah. Tak apalah kita dengar tu. Sebab itu, bila kita bagi pada tajuk penghujahan, apakah wahyu itu dimaksudkan wahyu betul? Jawabnya dia bukan wahyu. Dia adalah ilham. Ilham yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Yusuf AS. Bila ilham tidak melalui Jibril. Tidak melalui Jibril. Lebih-lebih lagi kita dah bahas tadilah, penggunaan wahyu ini bukan mesti makna wahyu betul. Kadang-kadang penggunaan kalimah wahyu itu dia merujuk kepada ilham. Contohnya Allah Taala disebut wa auha rabbuka ilal nahl. Macam mana Allah Taala telah memberi wahyu kepada lebah. Apakah lebah dah jadi nabi? Tak. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Tak ada soalan dah. Ada siapa nak tanya soalan lagi? Silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tak? Tak ada lah kot. Tak ada orang tanya kot.
Sekejap ya. Okey. Nak tanya pada tak sempat. Boleh ke bertukar-tukar niat waktu solat? Semalam saya solat jemaah dengan kawan. Pada rakaat kedua tiba-tiba dia batalkan solat, angkat call. Macam mana tu? Semayang boleh angkat telefon batal lah semayang dia tu. Saya makmum terkejut dan teruskan solat. Kira mufarakah lah dari imam. Tiba-tiba kawan saya yang batalkan solat itu masuk jadi makmum saya pula. Dalam satu solat saya makmum, kemudian mufarakah dan tiba-tiba imam lah. Okey, Qurratul Ain ni dia tanya soalan, dia ni semayang dengan seorang imam lah. Duk semayang elok-elok, tiba-tiba kawan dia tu angkat call bila ada orang call dia. Call dia angkat jadi dia Qurratul Ain ni mufarakah lah kan. Mufarakah lepas tu dia pergi ikut Qurratul Ain pula sebagai imam, dia pula sebagai makmum. Boleh ke tidak? Yang pertama, membatalkan semayang dengan sengaja tanpa sebab-sebab yang syar'i hukumnya adalah haram. Tu satu kita kena ingat lah. Kita semayang, tak ada sebab syar'i, saja-saja nak batal semayang. Hukumnya haram, tak boleh. Berdosa Jadi kena teruskan semayang. Dia tak boleh. Saja nak batalkan semayang, tak boleh. Kecuali sebab syar'i. Sebab syar'i ni contoh macam orang buta jalan depan kita, kalau kita tak alam masuk parit. Jadi kita terpaksa batalkan semayang, pergi ambil dia kan. Jadi itu tak apa. Itu boleh lah. Itu sebagai sebab syar'i. Ataupun kita tengah semayang tu nampak teh cicak jatuh kat kaki kita. Kita duk tepi-tepi buang tak boleh. Tepi-tepi tak buang. Melekat kat situ juga. Maka terpaksa batalkan semayang. Boleh lah macam tu. Kita tengah semayang, anak kita berlari. Berlari tu kalau selamat tak apa, nampak macam nak jatuh dalam parit. Kita batalkan semayang, pergi ambil anak kita. Yang tu tak apa. Dia panggil sebab yang syar'i. Tapi kalau tak ada sebab syar'i, tak boleh. Haram. Angkat telefon, tak boleh. Tak boleh. Satu, tak boleh. Yang kedua, batalkan tukar niat. Memang boleh menukar niat itu boleh membatalkan semayang. Antara yang membatalkan semayang ni adalah bertukar niat. Contoh, kita ni semayang Zuhur dekat masjid. Jadi kita pergi masjid awal lah. Sampai masjid, tiba-tiba tak ada orang datang lagi. Tunggu lagi, tak ada lagi. Tunggu lagi, tak datang. Makanya kita pun semayang qabliyah Zuhur. Semayang qabliyah Zuhur. Tengah semayang qabliyah tu, tiba-tiba datang orang. Dia datang, dia pergi cuit belakang kita. Dalam maksud dia nak menjadikan kita sebagai makmum. Kita sebagai imam lah. Jadikan kita sebagai imam, dia jadi makmum kita. Jadi kita katalah, aku bukan semayang Zuhur, aku qabliyah. Jadi dia pergi ikut belakang kita. Jadi bila dia ikut belakang kita, kita pun pergi tukar niat. Tak apalah, aku niat qabliyah tadi. Aku tukar niat kepada semayang Zuhur. Batal semayang dia. Jadi tukar niat macam tu boleh dikira sebagai batal solat. Satu. Yang kedua, kita tengah semayang. Tiba-tiba kita pasal niat. Kalau orang telefon bunyi, aku nak batalkan semayang. Batal semayang ni pada masa tu juga. Atau antara batal. Tapi di sana ada tukar niat yang tidak membatalkan solat. Ada. Apa bentuk ni? Ini dia panggil al-mustathnayat. Pengecualian dia panggil. Contohnya bila kita pergi musafir. Bila kita musafir, kita ikut seorang imam. Imam tu kita tak tahu dia nak buat qasar ataupun tidak. Kat musafir ni boleh jamak qasar. Kita boleh qasarkan semayang. Dia semayang. Orang tu semayang depan tu, kita duk jangka dia tu buat qasar. Contoh. Bila kita jangka dia buat qasar, makanya kita niat dekat belakang ni qasar 2 rakaat. Rupa-rupa orang yang kita ikut tu, dia bukan buat qasar. Dia buat 4 rakaat. Maksudnya, tahiyat awal tu, kita ingat tahiyat akhir. Kita tahiyat akhir lah. Kira-kira kita tunggu nak bagi salam. Dia bangun rakaat yang ketiga. Kita ni macam mana? Kita ni, kalau kira ni, niat 2 rakaat. Bila dia bangun, kita tak boleh bagi salam. Walaupun asalnya niat 2, disebabkan kita ikut imam, kita kena bangkit bersama dengan dia, kita pun kena jadi 4 rakaat. Jadi kita dah tukar niat daripada 2 kepada 4 rakaat. Yang ni tukar niat yang dibolehkan. Ini tukar niat yang dibolehkan. Yang tu tidak membatalkan sembahyang. Begitu. Itu isu tukar niat dalam solat. Wallahu a'lam. Lepas tu kawan tadi, dia dah batal sembahyang, dia pergi telefon. Habis telefon dia mari, dia ikut belakang kita. Yang tu tak apa. Itu boleh, tak ada apa pun. Begitu. Dia macam kita sembahyang dekat RNR. Kita nak sembahyang Zuhur, lepas tu kita sembahyang Asar. Kita buat takdim sebagai contoh. Kita pun sembahyang 2 rakaat. Orang datang, ikut belakang kita. Kita habis sembahyang, kita nak bangun Asar pula, kita ikut orang yang jadi makmum kita tadi. Mungkin hamba Allah tu, dia datang tu pada rakaat kedua kita. Rakaat terakhir kita, dia baru masuk. Maksudnya kita bagi salam, dia tambah lagi rakaat kan.
Bila tambah kita pergi pusing, duduk belakang dia pula, kita jadi makmum pula pada dia. Itu pun boleh. Ya, itu pun boleh. Wallahu a'lam. Nabi Yusuf AS berdakwah kepada kaum Kanaan. Dia khusus untuk kaum Kanaan, kaum Bani Israel yang duduk di Kanaan pada masa itulah. Itu Allah a'lam. Pasal hadis munafik tadi Ustaz, ada asatizah syarahkan. Tentang siapa yang dah buat haji atau umrah, kemudian dia tak pergi solat isyak dan subuh berjemaah di Masjid Surau, membawa maksud tak dapat haji mabrur. Tak betul fikir macam tu. Kan? Orang tu dah pergi Mekah haji dah, pergi haji umrah. Lepas tu balik Malaysia, tiba-tiba semua waktu pergi semayang kecuali subuh dengan isyak. Oh, macam hadis munafik. Kita kena faham maqasid hadis tu. Maqasid hadis tu adalah kita kena tengok latar hadis tu lah. Baca balik latar hadis. Kita kena tengok asbabul wurud hadis. Asbabul wurud hadis tu dia menceritakan tentang orang munafik ni, dia orang sengaja mereka pilih waktu isyak dengan subuh sebab waktu gelap dan mereka beranggapan Nabi Muhammad tak nampak mereka. Bila waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, yang tu nampak lagi. Jadi mereka beranggapan kalau kita pergi semayang, waktu ni Nabi nampakkan kita. Kalau malam Nabi tak nampak, apa kita nak semayang? Jadi kita kena faham tujuan mereka tu semayang, riak, memperlihatkan semayang mereka kepada orang. Itu maksud hadis tu. Bukanlah kita pergi letak literal hadis, oh siapa yang tak datang semayang subuh berjemaah, siapa tak semayang isyak berjemaah, munafik. Tak boleh lagu tu. Itu cara faham hadis yang salah. Apatah lagi, dia pergi libatkan pada Tok Haji, Tok Umrah ni, dah pergi haji umrah, tiba-tiba balik, subuh tak pergi, isyak tak pergi, dia kata, ni haji tidak mabrur lah ni. Tak betul. Cara fikir tu tak betul. Cara menafsirkan hadis tu tak betul. Salah tu, tak betul. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Nabi Isa AS boleh cakap masa kecil? Nabi Isa. Nabi Isa adalah. Nabi Isa ada cerita dalam Quran. Adakah itu tanda Nabi Isa sudah menjadi Nabi masa tu? Tak. Nabi Isa belum menjadi Nabi pada masa tu. Kan? Seperti mana juga Nabi Muhammad ketika kecil. Banyak keajaiban berlaku di belah dada. Tak. Dia ada, dia panggil apa? Irhas. Dia panggil irhas. Kemuliaan yang Tuhan bagi kepada orang yang belum menjadi Nabi. Kan ada istilah mukjizat. Itu Nabi. Karamah. Para wali. Tapi ada satu lagi. Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada orang yang belum jadi Nabi. Apa irhas kalau tak silap mana istilah dia? Irhas. Anda tak ingat? Lama dah. Entah tanya macam ni, anda pun teringat balik. Ni ilmu masa ngaji pondok dulu. Ilmu umur 14 tahun dulu. Terlintas balik. Irhas. Kalau tak silap namanya irhas. Itu kemuliaan yang Tuhan bagi kepada orang yang belum jadi Nabi. Macam Nabi Isa AS, macam Nabi Muhammad tu kan. Yalah tu. Irhas. Kalau tak silap mana? Irhas. Kalau tak silap. Kena semak balik. Gitu. Wallahualam. Nak tanya apa beza tadabbur dan tafsir. Macam nak kupas ni tafsir. Tadabbur ni, dia tak macam ni. Dia tak macam Ana ni bukan detail. Tapi agak detail jugalah. Tapi tak sedetail ini. Kalau tafsir lagi detail sebenarnya. Dia bahas kalimah, penggunaan kalimah lah apa kan. Ana tak ada kupas sebab tak betul. Kita hanya cerita, nak faham jalan cerita. Tadabbur ni, dia umum sangat. Dia umum. Apa pengajaran kita boleh ambil? Ayat ni pengajaran satu, pengajaran dua. Macam last kali tuan nak sebut kan. Daripada ayat ni, pengajaran dua kita ambil. Itu tadabbur lah tu. Cuma Ana ni bukan cerita tadabbur je. Ada orang mari tafsir sekali. Panjanglah cerita tu. Tu beza tadabbur dengan tafsir. Begitu. Wallahualam. Assalamualaikum. Datin. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Rujuk bacaan antara dua sujud. Apa beza antara ghafara dengan afwa? Ghafara ampun, afwa ni maaf. Apa beza ghafara dengan afwa? Menarik tak soalan Datin? Datin, kata hidung. Tak tahu sebab apa, tiba-tiba. Okey. Ghafara ni dia melibatkan pada dosa. Afwa ni umum. Afwa ni dia bukan semata-mata dosa. Sihat tubuh badan pun afwa juga. Kalau ghafara, fokus kepada dosa. Tu beza di antara afwa dengan ghafara. Istighfar dia panggil. Istighfar tu maksudnya kita minta ampun. Dia khusus untuk dosa. Tapi kadang-kadang kita minta supaya kita sihat tubuh badan. Kan? Dia panggil afiyah. Istilah dia afiyah. Afwa tu dari kalimah tu lah. Itu akar kata dia. Jadi bila sebut ghafara ni ampun dosa, afwa ni dia umum. Ampun dosa pun dia. Memaafkan dosa tu dia juga. Tapi minta sihat tubuh badan pun termasuk juga. Begitu. Wallahualam. Wallahualam. Banyak tak masuk pertanyaan kat ustaz tu. Tak masuk pertanyaan kat ustaz tu. Macam mana tu?
Orang sebelah pitam atau mati ke? Adakah ia antara sebab syar'i boleh berhentikan solat? Boleh. Kita tengah semayang, orang sebelah tu pitam. Kita kena berhentikan semayang, kena selamatkan orang tu. Kita kena faham ada satu kaedah. Huququl ibad muqaddamatun ala huquqillah. Tu kaedah. Kaedah fiqh. Hak-hak sesama manusia didahulukan daripada hak-hak kita dengan Allah SWT. Kita sama manusia, kita dengan Allah. Dahulukan kita dengan manusia berbanding kita dengan Allah. Okey, contoh. Kita musafir, semayang 4, itu hak Allah. Tiba-tiba dalam musafir tu 4 tu boleh jadi 2. Kita dah kurangkan 2 hak Allah. Padahal urusan musafir tu urusan kemanusiaan. Maksudnya hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Satu. Contoh lain, anda suka buat contoh ni. Seorang doktor melakukan pembedahan pada pukul 12.45 hari Jumaat. Semayang Jumaat bagi doktor lelaki wajib. Tiba-tiba tengah dok buat pembedahan, masuk waktu semayang Jumaat. Persoalannya, doktor tu teruskan pembedahan ke ataupun dia pergi semayang Jumaat. Semayang Jumaat, hukukullah, hak Allah yang dia tunaikan. Satu lagi, pembedahan manusia, hukukul ibad. Ketika itu dia teruskan pembedahan dan semayang tu dia kena qada. Dia kena semayang zuhur lah. Dia tak semayang Jumaat. Itu dia panggil hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Maka dalam kes ni yang ditanya oleh Abang Yusri ni samalah. Tengah semayang, itu hukukullah. Kita tunaikan hak kita dengan Allah. Tiba-tiba member sebelah pingsan, pitam. Kita batalkan semayang, kita selesaikan masalah dia sebab hukukul ibad. Itu hak sesama manusia. Begitu. Contoh lain, dalam hadis Nabi, ada cerita seorang lelaki pada kalangan Bani Israel yang bernama Jurej. Abid Jurej. Dalam hadis dia ceritalah, dia ni semayang, kuat semayang. Sehingga kan dia buat satu pondok khusus untuk dia semayang. Dekat berhampiran rumah dia. Satu hari dia semayang, mak dia panggil. Jurej, Jurej, Jurej. Dia tak jawab, pasal dia tengah semayang. Dia teruskan semayang. Mak dia ni berasa hati. Bila mak berasa hati, mak kata, mudah-mudahan Jurej terfitnah dengan wanita. Betul-betul terfitnah. Persoalan dia, kenapa doa mak boleh makbul? Jawapannya, Jurej sudah salah memahami hukukul ibad dengan hukukillah. Sepatutnya dia kena mendahulukan hukukul ibad berbanding hukukillah. Masa mak panggil, dia kena jawab panggilan mak. Begitu. Cuma adalah ulama bahas balik, semayang tu semayang sunat ke semayang fardu. Ada debat pula kat situlah. Begitu. Jadi kita akan nampak hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Wallahu a'lam. Khairul Syam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah anak-anak Nabi Yaqub AS tidak sedar bapa mereka seorang Nabi sudah tentu sentiasa mendapat wahyu dari Tuhan sehingga mereka sanggup menipu dan berkhianat? Mereka sedar tapi dia masalah dengki. Semalam mana ada kupah panjang, semalam dan 2 hari lepas. Masalah dengki ni sampai satu tahap mereka terkabur daripada mengetahui tentang kebenaran. Padahal mereka bukan tak tahu bapa dia Nabi boleh dapat wahyu. Diorang tak sedar benda macam tu. Sebab apa? Dengki yang terlalu menebal. Nanti kita akan jumpa ayat ni. Ayat. Sebenarnya ayat tu kita nak kupah pada malam ni. Cuba anda tengok panjang sangat. Jadi anda tak sambung. Ayat ke-17 tu dia ada perbahasan berkenaan dengan mereka tak sedar bahawasanya mereka tak tahu bahawasanya Yusuf AS tu Nabi. Mereka tak sedar Yusuf tu adalah Nabi. Menyebabkan Allah Ta'ala cerita habis kepada Nabi Yusuf AS. Ada tak cerita tu? Itu sambungan ayat. Esok baru kita bincang lah. Jadi masalah kenapa boleh dia buat macam tu ke Nabi Yaqub, kita dah kupas semalam dan 2 hari lepas. Iaitu bila dengki itu terlalu menebal sehingga mereka terkabur dari kebenaran. Itu masalah berlaku. Wallahu a'lam. Ustaz tak join dengan MK macam sebelum ni malam Jumaat. Dia buat hanya untuk bulan puasa je gitu MK buat. Hari ni dia panggil anak bulan puasa lah. Bila lepas bulan puasa nak buat cara anak pula lah. Wallahu a'lam. Furuta. Furuta ke ni apa? Futur kot. Fatara kot. Orang yang tergugur. Anda rasa futur kot. Kalimah ini disebahkan pada Tun M dalam konteks dia pemimpin yang lanjut usianya ikut pemahaman saya. Kalau furuta maksudnya orang tu dah melampau. Jadi ifrat wala Islam Nabi Muhammad disebutlah satu hadis lah. Ada ulama sebutlah la ifrat wala tafrid. Islam ni dia tidak terlebih terlebih ke lebih, tidak terlebih ke kurang. La ifrat wala tafrid. Farata ni maksudnya dah melampau. Ada satu lagi fatara. Fatara ni maksudnya futur. Futur ni tergugur tengah jalan. Tapi anda rasa betul dah furuta kot. Melampau lah kot. Ustaz mana ni Datin sebut guna kalimah Arab macam ni kan. Saja dia guna kalimah Arab. Fitri Comel.
Salam Ustaz, kalau terbatas solat di tengah-tengah saf makmum, apa patut buat? Kena keluar ke saf. Kena keluar terus. Keluar terus. Lalu depan orang, itu tak apa. Sebab apabila kita solat jemaah, sutrah itu adalah imam tu. Jadi kalau kita berlalu tu, dia tidak dikira sebagai salah. Begitu. Ada hadis Nabi SAW tu. Cikgu Husrin. Cikgu Ana dulu. Cikgu Husrin tu Madi. Betul Ustaz, irhas. Betul. Ana pun dah ingat-ingat lupa cikgu. Ni masuk ngaji pondok dulu. Umur 14, umur 15 tahun. Bila kawan tanya ni pun terletak. Apa dia? Irhas. Betul lah. Cikgu Husrin pun betul Ana tu. Irhas. Betul lah tu, irhas. Kan? Irhas ni satu kemuliaan, keistimewaan yang Tuhan bagi kepada orang yang belum jadi Nabi. Dia Nabi dah. Tapi belum tu dah dapat kemuliaan tu. Dia panggil irhas. Yang anda belajar lagi detail Abang Yusri. Masuk Ustaz tadi, tafsir Ustaz belajar dulu lagi detail daripada yang Allah. Kalau anda mengaji dulu detail sangat. Anda kupas tak macam ni. Yang ni tak berapa detail lagi Anda mengaji dulu dia bahas habis. Tiap-tiap penggunaan kalimah, falsafah di sebalik ayat. Lepas tu kadang-kadang penggunaan kalimah penggunaan dia panggil falsafah lughah, falsafah bahasa. Wa auhayna. Kenapa dia kata wa auhayna? Kenapa tak kata wa hawaina? Contoh. Kenapa tak kata wa wahayna? Contoh. Itu semua dibahas. Mengaji tafsir dululah. Kan? Kalau hak tu pakai boring mengaji. Itu orang nak mengaji lah. Nak cerita ni sebab untuk kita sama-sama dengar ramai-ramai macam ni begitu. Wallahualam. Tak nak mengaji Syekh, nak mengaji tafsir ni tidak senang juga, rumit juga mengaji tafsir ni. Cuma yang kita kupas ni kita memudahkan dia untuk orang macam kita ni boleh faham. Kalau kupas lebih-lebih takut tak faham. Okey Ustaz, saya ada 3 soalan. Yang pertama, musim COVID ni susah nak solat jika keluar lama-lama untuk sesuatu urusan. Bolehkah kalau saya jamak takdim di rumah solat Zuhur dan Asar, dan bila selesai urusan pada waktu Isyak, saya jamak takhir pula Isyak dan Maghrib di rumah? Okey, masalah jamak ni, dia ada beza di antara jamak dengan qasar. Kita boleh jamak semayang tanpa qasar, kan kita boleh qasar tanpa jamak. Qasar ni khusus untuk kita bermusafir. Jamak ni bukan mesti musafir. Maksudnya kalau kita duduk kat rumah, sakit sebagai contoh, dia boleh jamak semayang. Contoh, kita ni sakit, accident, tak boleh nak bergerak. Ataupun ayah Hana lah. Ayah Hana sekarang sakit dekat rumah, susah nak bergerak, nak berjalan tak boleh. Jadi duduk terbaring begitulah. Jadi dia payah nak bergerak. Orang macam ni boleh tak jamak semayang? Jawabnya boleh. Dia boleh jamak. Tapi jamak tanpa qasar. Sebab qasar untuk musafir. Tapi jamak tak semestinya musafir. Sakit. Dia bolehlah jamak Zuhur dengan Asar. Tapi empat lah. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Bukan 2 lah sebab bukan qasar. Baik. Kalau kita buka dalam hadis Nabi SAW, Anas bin Malik pernah riwayatkan hadis tu. Antara sebab mereka ni, sahabat menjamakkan sembahyang ni sebab hujan. Dan hujan tu tak lebat. Hujan tu tak lebat. Jadi berjalan sikit-sikit tu, basuh atas-atas sikit lah. Jadi mereka menjamakkan sembahyang. Sahabat Dan Anas bin Malik tu siap sebut lagi. Dia kata kami jamak tu tak ada ketakutan, tak ada, semua tak ada. Lepas tu hujan je. Berlaku jamak sembahyang. Satu. Yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi menggunakan hujah hadis Anas bin Malik itu boleh menjamakkan sembahyang ketika peperiksaan. Qaradawi pernah buat keluar fatwa tu. Jadi peperiksaan, orang budak-budak masuk peperiksaan, contohlah kan, peperiksaan tu mengambil masa yang lama lah sebagai contoh. Jadi budak macam ni boleh jamak ke tidak? Jawabnya boleh. Dan majoriti ulama menganggap yang jamak yang dibolehkan, ni mazhab Syafi'i, majoriti ulama mazhab Syafi'i mengatakan jamak yang dibolehkan itu adalah jamak takdim sahaja, jamak takhir tak boleh. Jadi kalau kita bait haris dibangkitkan, kita tengok daripada sudut itu, daripada sudut manat tu, kita susah nak singgah semayang kat masjid. Boleh tak kita nak jamak semayang? Daripada satu sudut bolehlah. Kalau kita tengok kepada hujah yang digunakan oleh Qaradawi merujuk kepada kes Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pakai dalil itulah. Dan alasan dia susah. Jadi sekarang ni kita susah nak pergi semayang, susah lah, takut-takut terlanggar waktu kan. Tak orang lain lah, Anas sendiri pun kadang-kadang kalau berjanji dengan orang, anak tengok time. Anak susun jadual siap dah, pukul berapa nak balik, takut-takut tak sempat semayang tu kan. Sebab singgah masjid kunci. Surau kunci. Masjid tu pula dia punya beranda pun tak buka. Tidak boleh tak singgah-singgah semayang kat beranda tu kan. Jadi kalau kita tengok ada kesusahan kat situ. Daripada satu sudut, kalau kita nak jamak semayang sebab COVID tadi boleh lah. Cuma nak sebut tadi jamak yang disepakati, yang majoriti ulama sebut ni adalah jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak boleh. Begitu. Wallahualam. Tak nak boleh jawab gitulah. Okey, yang kedua, Ustaz, betul ke Nabi-Nabi dahulu diturunkan untuk khusus untuk umatnya sendiri?
Sebab kalau tak silap, dalam Injil ada peristiwa di mana Yesus menolak permintaan untuk menolong seseorang wanita kerana wanita tersebut bukan seorang Yahudi. Apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata yub'asu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Nabi Muhammad kata para nabi dulu diutuskan untuk kaum tertentu sahaja. Dan aku, Nabi Muhammad, diutuskan untuk semua manusia. Daripada hadis tu menjadi dalil bahawasanya Taurat, Injil untuk kaum Bani Israel sahaja. Adapun Al-Quran, dia untuk Bani Israel ke, Melayu ke, Arab ke, apa bangsa ke, mengikut Al-Quran. Kalau ikut pada hadis lah. Begitu. Wallahu'alam. Dalam Injil tu kira Israeliat ke? Injil, boleh dikatakan Israeliat juga sebenarnya Injil. Dia ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama tu Taurat lah. Perjanjian baru tu Bible kan. Jadi Injil. Jadi nak kata sebagai Israeliat tu boleh lah. Sebab tu kita kalau baca tafsir Imam Ibn Katsir, Ibn Katsir kadang-kadang dia quote apa yang ada dalam Bible. Dia sebut pula ayat berapa, surah apa dalam Bible tu kan. Yang tu pun di bawah kategori Israeliat. Cumanya kita kena ingat, kitab Injil, Taurat, Bible semua tu, dia tidak boleh jadi sebagai sandaran hukum. Tidak boleh jadikan sebagai sandaran hukum. Mungkin orang akan berhujah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, satu hari dia pernah membawa Bible. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanyalah Nabi Muhammad tentang Bible. Nabi Muhammad, bukan Bible lah, boleh kata Taurat pada zaman tu. Zaman Nabi sekarang ni Bible dah lain lah sebenarnya. Taurat pada zaman tu. Jadi Nabi Muhammad SAW, bila bila Umar tanya macam tu, Nabi Muhammad sebut, amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahuda wan nasara. Kau ragu-ragu ke dengan aku ni seperti mana ragu-ragunya Yahudi dan Nasrani? Lepas tu Nabi Muhammad sebutlah panjang syarah-syarah. Last sekali Nabi Muhammad SAW kata, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau sekiranya Musa AS hidup pada hari ini, sudah pasti tidak ada ruang bagi Nabi Musa kecuali dia kena ikut aku juga. Jadi orang kata, itu menandakan kita tak boleh baca Bible. Ada orang katalah, kisah tu kan. Yang pertama, hadis tu lemah. Satu. Yang kedua, diandaikan sahih. Kita sebut yang pertama tu lemah dah. Kita agak-agak lah sahih. Hadis tu yang Nabi Muhammad SAW tak bagi tu, kalau kita nak baca untuk nak jadi panduan hidup, kita jadikan sebagai panduan, itu tak boleh tu. Tapi kalau sekiranya kita baca bukan nak jadikan sebagai panduan, kita sekadar nak tahu. Ataupun macam Ahmad Didat, macam Zakir Naik, dia baca Bible, tapi dia baca tu bukan sebab dia nak percaya, bukan dia nak buat amal. Dia ambil tu sebab dia nak jawab hujah. Yang tu tak apa. Itu kena faham lah. Begitu. Wallahu'alam. Golongan yang solat tak diterima oleh Allah, boleh terangkan tak? Orang riak, orang yang menjadi imam dalam keadaan orang tak suka dia. Orang tu nak jadi imam, dia tu adalah perangai jahat-jahat dia. Lepas tu disebabkan kejahatan tu orang benci dia, orang tak nak dia, orang tak suka dia. Jadi imam, semayang dia tu tidak diangkat oleh Allah SWT. Tak sampai kepada Allah, tidak diangkat kepada Allah SWT. Itu ada dalam hadis lah. Bukan semata-mata tak suka. Dalam maksud dia ni pergi semayang, dia ni ada perangai-perangai jahat dia buat. Dia ni mungkin maki orang ke, kutuk orang ke apa ke, pergi ke satu masjid jadi imam. Orang tak suka dia tapi nak jadi imam juga. Ada juga macam tu kan. Yang tu kalau jadi imam, semayang dia tu tidak diangkat oleh Allah SWT lah. Tak sampai kepada Allah SWT lah. Tapi kalau dia jadi imam, orang dia tak ada apa pun, dia baik. Cuma tak suka sebab apa? Sebab dia beza parti dengan kita. Contohlah. Yang tu tak termasuk tu. Itu tak termasuk yang kita cerita ni. Orang tak suka dia sebab kejahatan yang dia buat lah. Antaranya lah, tak ikhlas, jahat, apa lagi. Orang tu kena tengok balik tu hadis Nabi SAW. Adalah beberapa tu. Lebih kurang macam itulah nak boleh cerita. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Thank you very much Ustaz. Alhamdulillah. Suruhan keimanan. Salam, maaf mencelah. Macam mana nak selaraskan pendapat Asy'ariyah? Kata Allah Ta'ala tak bertempat di mana-mana. Dan pendapat salaf Allah di langit. Ana pun tak erti nak jawab lagu tu. Ana tak erti nak jawab. Wallahu'alam. Ana lebih beranggapan benda tu sebagai khilaf. Kita kena hormat je. Ana punya pandangan. Contoh misalnya kalau seorang kata ke rakan dia, kamu ni solat dekat kampung saja ke? Dekat universiti tak solat? Adakah Allah hanya di kampung saja, bukan di universiti? Adakah ayat di atas mengingkari Allah di Arash? Okey, dia macam ni Sebenarnya kalau kita baca dua aliran Asy'ariyah dengan geng Salafi, kita kena faham elok debat mereka, isbat dengan tafwid tu kan. Orang Asy'ariyah dia ada rasional, dia ada logik, falsafah sikit. Makanya dia timbul kalau Allah Ta'ala tu duduk di Arash, persoalan dia timbul, sebelum ada Arash Allah Ta'ala duduk kat mana pula? Itu soalan dia kan. Jadi bermaksud sebelum ada Arash, Tuhan ni tak ada tempat lah. Maka dia berkata al-wujud bi ghairil makan. Kata orang Asy'ariyah.
Betul juga hujah tu. Tapi ada satu lagi, geng-geng Salafi. Geng-geng Salafi ni, mereka ni dia tak berani nak takwil. Tak berani nak takwil. Sebab apabila melibatkan kepada akidah, Allah Ta'ala kata lagu tu lah. Sebab Allah Ta'ala kata lagu tu. Sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kalau kita pergi pada akal kita, sifat bagi akal ni dia memungkinkan silap. Kan? Akal ni memungkinkan silap. Adapun wahyu, dia confirm betul. Dia tidak akan silap. Tapi akal memungkinkan silap. Maka kebimbangan takut silap, maka apa Allah Ta'ala kata gitulah dia percaya. Ini bagi orang Salafi. Tetapi bila dia kata Allah Ta'ala, bukanlah maksud dia kata Tuhan macam kita. Macam mana? Serah pada Allah lah. Lagu mana tak payah fikirlah. Kan? Macam itulah tu cara orang Salafi fikir. Macam kita sebut, kita melihat. Tengok, kita tengok. Tuhan, Allah melihat juga. Tapi Allah Ta'ala melihat cara Allah lah. Tak samalah cara kita. Kalau cara kita tengok ni dengan mata, ada dengan mata, kalau rabul tu kena spek mata, kan? Apa lagi? Dia ada proses urat tak urat. Itu melihat. Kita, Tuhan tak ada lagu tu. Lagu mana? Kok Allah lah, cara Allah Ta'ala. Itu cara orang Salafi fikir. Lepas tu ada orang kata, orang Salafi ni mujassimah. Tak tepat ni. Salafi bukan mujassimah. Contoh macam dia kata Tuhan bertangan. Orang Salafi kata Tuhan tu bertangan lah. Tapi tangan dalam pemahaman mujassimah, dia adalah a'dha', dia adalah anggota. Maksudnya dia ada tangan, ada jari, ada tulang, ada darah, ada kulit. Itu pemahaman orang mujassimah. Orang Salafi kata si tangan tu bukan a'dha', dia bukan anggota. Pada orang Salafi, tangan itu adalah sifat. Dia bukan zat tapi sifat. Jadi bila dia sifat, maknanya bukan mujassimah lah. Itu jalan. Jadi itu masalah bergaduh ni geng Salafi dengan Syairah kan. Ana tak suka bergaduh macam ni. Sebab tu bila orang tanya nak sebut dua-dua. Dan ana lebih beranggapan kita boleh hormat antara satu dengan yang lain dalam pemahaman isu akidah macam tu. Kan? Kata lagu tu ustaz ada perbeza tafsiran lah dalam akidah. Dia memang berlaku. Kan? Ana pernah bahas sebelum ni, perkara akidah ni ada dua. Satu dia panggil daruri, satu lagi dia panggil nazari. Daruri ni benda yang tak akan berlaku khilaf. Contoh Tuhan tu esa, tak ada khilaf. Kan? Orang takkan khilaf Allah Ta'ala esa ke tidak. Kalau khilaf tu kafir tu. Apa lagi? Orang takkan khilaf Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Tak ada khilaf. Mari orang seorang kata tak, sebenarnya Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman. Ada Nabi lain. Lepas Nabi Muhammad. Kafir lah tu. Apa lagi? Ada malaikat nama Jibril. Itu akidah. Tiba-tiba datang seorang kata, malaikat Jibril tak ada sebenarnya. Reka-reka saja. Kafir lah tu. Tak berlaku khilaf. Tapi ada perkara akidah, dia boleh khilaf. Contoh, ayah Nabi Muhammad ahli syurga ke tidak? Khilaf. Ulama ahli sunnah wal jamaah sama-sama ahli sunnah buat berkhilaf. Kan? Ulama Saudi ramai kata masuk neraka. Ulama Mesir ramai kata syurga. Kan? Kalau ulama Mesir yang kata syurga tu Qaradawi, Rashid Atiyah Saqar, Syekh Muhammad Ghazali. Itu antara ulama yang kata ayah Nabi Muhammad SAW ni syurga. Ada. Kan? Jadi khilaf perkara akidah. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj jumpa dengan Allah. Tengok mata kepala, mata hati. Khilaf. Berlaku khilaf. Khilaf tu di kalangan para sahabat. Berlaku khilaf. Jadi bila kita tengok ada khilaf, padahal isu akidah, bermaksud kita boleh ra'i. Betul. Ra'i. Nak pakai tu tak apa. Serupalah dalam isu salafiyah dengan Asy'ariyah. Anda ambil sikap macam tu. Tapi ada orang ni dia tak boleh. Kalau anda bagi pandangan macam ni, dia kata, ni kalau orang Asy'ariyah kata, ni Wahabi lah ni. Bang Wahabi. Kalau tak Wahabi pun pro Wahabi. Kata lagu tu. Alik Salafi ni pula tengok anda kata, tu ada bawa Asy'ariyah lah tu. Susah pula. Anda ni nak raih semua supaya kita tengah bergaduh bab khilafiyah ni. Tu ada punya pandangan lah. Wallahu a'lam. Misalan, kalau seorang kata kerakan dia, kamu ni solat dekat kampung saja ke? Dekat universiti tak solat? Adakah Allah hanya di kampung saja bukan di universiti? Adakah? Tak. Dia kan Quran dia sebut Allah Ta'ala tu dekat kepada kamu dengan hablul warid. Ni, urat tekuk. Tapi apakah Tuhan duduk kat tekuk? Tidak. Maksudnya itu kalam sastra. Itu kalam sastra. Dia nak gambarkan Tuhan tu dekat dengan kita. Makanya bila kita faham dekat, kita kena beribadat. Banyak doa lah kepada dia. Itu maksud dia. Maka serupa juga orang kata, mu ingat Allah Ta'ala ni dekat kampung je. Kat universiti tak ada Tuhan. Dia bukanlah mana Allah Ta'ala tu bertempat dalam masa tempat duduk kat kampung tu. Bukan. Dia nak bagi tahu bahawasanya kamu ni kena ingat Allah Ta'ala kat mana-mana tu pun, kat mana-mana kamu ada pun Allah Ta'ala ada. Macam tu. Bukan kita duduk kat mana pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia begitu. Itu tak menafikan tu sifat Allah Ta'ala duduk kat arasy tu. Mengikut pemahaman orang Salafi lah. Pernah dengar Maulana Asri Syarah ada hadis Rasulullah SAW saja-saja jamak solat. Ada, memang ada. Ada hadis tu. Tetapi mengikut komentar dalam mazhab Hambali, begitulah. Saja-saja nak jamak sembahyang bolehlah Hambali. Syafi'i tak ada, dia letak syarat tu. Sebab dia ada debat tajuk
rukhsah dengan azimah. Ada satu tajuk. Itu kena bincang dalam fiqh. Rukhsah, azimah. Rukhsah maksudnya ada keringanan Tuhan bagi. Bila sebut rukhsah tu dia mesti ada sebab. Apa sebab? Antaranya dia panggil masyaqqah, ada kepayahan. Boleh jamak semayang. Jadi jamak ni di bawah kategori rukhsah dalam tajuk masyaqqah, kesusahan. Orang musafir qasar semayang boleh, dia bukan sebab masyaqqah, dia sebab musafir. Begitu tu keringanan lah, adalah debat tu. Tapi Hanbali tak ada. Ada teks, jalan. Ada hadis, jalan. Begitu. Tapi Syafi'i tak. Dia pergi tengok dulu. Bahar dulu. Maqasid dalam hadis tu. Tu perdebatan balik lah. Begitu. Wallahu'alam. Allah, terima kasih. Terima kasih. Tak. Habis dah. Ada sahabat tanya soalan lagi? Waktu yang dilarang, solat yang dikatakan waktu tanduk syaitan, boleh jelaskan tak waktu dia? Yang pertama, lepas daripada subuh. Yang kedua, lepas daripada asar. Yang ketiga, sebelum zuhur. Ketika matahari tegak atas kepala. Itulah ada hadis. Nabi Muhammad bukan sebut semata-mata solat. Nabi sebut juga berkenaan dengan menanam jenazah. Ada hadis tu. Cuma ni debat. Bila sebut menanam jenazah tu, yang tak boleh 3 waktu tu, larangan tu larangan haram ke makruh? Kebanyakan ulama Syafi'i kata larangan makruh, bukan larangan haram. Tapi bab semayang, yang dikatakan tak boleh itu adalah semayang sunat mutlak. Kalau semayang yang ada sebab tak apa. Tahiyatul masjid tak apa. Adalah debat begitu. Wallahualam. Bolehkah solat di belakang seorang Syiah? Khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maulana Nasir tak boleh lah. Dr. Said Ramadan Al-Buti antara yang memfatwakan boleh. Siapa lagi? Kamal Halbawi, seorang ulama dalam Ikhwan. Tapi dah keluar dah pada Ikhwan. Dia antara ulama yang memfatwakan kita boleh semayang belakang Syiah. 2. Mahmud Shaltut. Syekhul Azhar dulu. Lama dah. Tahun 60-an dulu. 60-an kau. Dia era-era Allahyarham Tuan Aziz tu. Era tu kan. Mahmud Shaltut antara yang memfatwakan belakang semayang belakang Syiah boleh. Abdul Halim Mahmud. Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama Mesir. Dia pun memfatwakan boleh. Tapi kita tak nafikan di sana ada ulama-ulama keras lah. Saudi tak boleh lah. Ulama-ulama Saudi bembas apa tu dia kata tak boleh, tak sah nak semayang belakang orang Syiah. Siapa lagi Osman Khamis, ulama Saudi, tak boleh. Itu antara ulama yang memfatwakan tak boleh. Tapi ada ulama yang kata boleh lah. Gitu, wallahualam. Tu anda boleh jawab. Dari dulu saya tertanya-tanya apakah agama Nabi Muhammad sebelum dia diangkat menjadi nabi. Semua nabi-nabi ni Islam. Al-Imam Abu Hanifah, dia pernah tulis dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ni kitab akidah lah. Dia ada mengatakan, ayat dia, la uzra liman aqla lahu alla ya'rif Allah. Tidak ada keuzuran bagi orang yang punya akal untuk tidak mengenal Allah. Nabi Muhammad SAW dah kenal Allah sebelum dia menjadi Nabi. Cumanya yang kita sebut jadi Nabi itu pengiktirafan, pengisytiharan. Yang dia ni jadi Nabi. Apakah sebelum itu dia tidak Islam? Islam dah. Islam. Jadi dia Islam. Memahami Allah Ta'ala dengan fitrah manusia. Imam Abu Hanifah kata, la uzra liman aqla lahu alla ya'rif Allah. Tidak ada keuzuran orang yang punya akal untuk tidak mengenal Allah. Itu Abu Hanifah sebut dalam Fiqhul Akbar. Jadi Nabi Muhammad tu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Begitu. Bukan makna jadi Nabi baru dia kenal Allah. Sebelum tu tidak kenal Allah. Tu tak tepat. Begitu. Wallahualam. Imam Les bin Sa'ad, kenapa tidak ada pengikut ustaz? Sebab anak murid dia tak bukukan ke? Dia problem imam mazhab yang lain daripada 4 ni adalah murid tidak menulis. Kalau kita nak kira, imam mazhab 4 pun bukanlah menulis semua. Imam Abu Hanifah, dia tak menulis fiqh. Dia menulis akidah. Kitab akidah dia tulis Al-Fiqhul Akbar tu lah. Tapi kitab-kitab fiqh tu, anak murid dia tulis. Jadi murid dia tulis, ada bahan lah untuk orang nak tahu mazhab tu. Sopalah berlaku pada mazhab Hanbali. Murid dia tulis. Kalau kita pergi pada mazhab Syafi'i, Syafi'i sendiri tulis. Senanglah. Ar-Risalah dengan Al-Um kan. Imam Maliki pun menulis kitab Muwatta' Imam Malik kan. Jadi kelebihan mereka ni, mereka menulis
Kalau tak menulis pun anak murid mereka menulis. Tapi ada imam-imam lain, anak murid tak tulis. Jadi kita tak tahu metodologi mazhab dia. Kita tak tahu fatwa-fatwa dia. Yang kita tahu tu hanya nukilan-nukilan oleh ulama-ulama tertentu dalam kitab masing-masing. Kan? Imam Ibn Qudamah kod, Imam Alas kata macam ni. Kita ada Ibn Qudamah Alas kata macam ni. Itu pun kod yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Ibn Qudamah ni tahun 200 tahun hijrah dululah. Kan? Dia 200 tahun. Maknanya dekat-dekat dengan era Imam Syafi'i juga. Imam Ibn Qudamah. Dia antara yang menulis begitulah. Ibn Qudamah ni ulama mazhab Ambali. Wallahu a'lam. Begitu. Wallahu a'lam. Apa pandangan Ustaz aliran Ahmadiyah sesat ke? Majlis Fatwa Kebangsaan kata sesat. Ana sendiri tawakuf, tak ambil tak berani nak mengatakan sesat. Sebab ana jumpa orang Ahmadiyah, ana tanya betul ke korang ada nabi lain selepas Nabi Muhammad? Dia kata tak. Oh, kok tu pula. Ana tanya orang Ahmadiyah sendiri, kawan-kawan yang Ahmadiyah. Sebab yang kita duk kata sesat dalam hari ni, dia orang duk kata ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana jumpa orang Ahmadiyah, kata betul ke korang kata ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nabi selepas Nabi Muhammad? Dia kata tak ada. Lepas tu yang duk gege bising-bising tu kata, dia kata yang ada nubuwah bukan nabi. Oh gitu, baru anda faham. Dia kata yang ada tu sifat nubuwah bukan nabi. Bila sebut nubuwah, nabi, dua benda berbeza. Benda ni pernah dibahas oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ada dalam YouTube. Dia pernah bahas penggunaan kalimah an-nubuwah beza dengan nabi. Sifat kenabian, amanah, siddiq, tabligh, fatonah, ini dekat orang biasa pun ada. Yang tu dia bersifat kenabian, tapi dia bukan nabi. Itu yang orang Ahmadiyah. Jadi disebabkan itu ana majlis fatwa kata sesat, itu hak majlis fatwa, tapi ana ambil sikap tawakuf. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala tunjuk yang terbaiklah. Mudah-mudahan Allah Taala. Adapun ana pun secara peribadi memang ana tak setuju dengan Ahmadiyah. Pada ana jadilah Ahlussunnah Wal Jamaah. Tu ana lah. Kan? Syiah tu pun ana tak setuju. Cuma ana nak meraihkan, ana tak nak gaduh dengan Syiah tu. Tu ana punya sikap macam itulah. Rupalah dengan Ahmadiyah ni. Ana tawakuf lah, tak berstand. Wallahu a'lam. Cuma kita berharap orang Ahmadiyah ni jadi Ahlussunnah Wal Jamaah. Tu ana punya harapan lah. Sebab tu kadang-kadang kau jumpa kawan-kawan Ahmadiyah, sembang dia cerita pasal Ahmadiyah, ana cerita pasal Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita cerita tu harapannya satu masa nanti terbuka hati nak masuk Ahlussunnah Wal Jamaah. Tu harap kita lah gitu. Wallahu a'lam. Apa pandangan Ustaz tentang fahaman Hizbut Tahrir? Kurang faham. Hizbut Tahrir ni orang tak mengaji fiqh. Tu ya. Popok tak mengaji fiqh politik dengan baik. Tu masalah dia. Diorang ni hanya ada sentimen. Dan terma-terma diorang guna tu terma dia orang. Bukan terma fiqh. Istilah hadarah dengan apa dia panggil. Ada istilah dia. Madani dan hadarah apa istilah dia tu kan. Itu istilah diorang bukan istilah fiqh. Lepas tu diorang paksa. Mereka ada takalluf. Memaksa kita terima istilah diorang. Pergi mampuslah kat diorang. Itu bukan istilah yang disepakati oleh ulama'. Itu orang yang sebut tahrir pakai. Masalah dia bila berhujung dengan kita, dia guna terma-terma dia. Terma dia ini kategori madani, ini kategori lah. Terma ke orang bukan terma fiqh. Sebab tu anda punya pandangan, geng Hizbut Tahrir ni orang tak reti fiqh politik, dia tak faham. Dia orang ni kena pergi ngaji lagi. Kalau jumpa Hizbut Tahrir ni, pergi ngaji lagi. Jangan baca literal hadis terus buat hukum. Ini masalah bobok Hizbut Tahrir gitu. Wallahu a'lam. Anda pernah tulis buku pasal Hizbut Tahrir ni? Hizbut Tahrir pernah tulis buku. Tadi Haji Wan Ahmadi telefon minta tak ada, habis dah buku tu. Hari tu ada kawan beli Bit Haris beli hari tu, bagi dah ke dia itu. Wallahualam. Ada lagi tak? Hmm, 10 lebih, 10 setengah lebih. Pukul 10.35. Tak ada kot. Cukup dah kot. Wallahualam. Esok pula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.